Dewi, hai semua. Hai, selamat petang. Hello semua orang. Okey, hai Davis. So hari ini kita bersiaran langsung daripada Facebook Base Heritage Center. Okey, bersama saya Davis. Hai Davis. Hello, saya Ya. Dewis. Rasanya ini ialah saya punya sign name saya. Ni huruf D, ni sign name saya. Okey. Okey Davis. Okey, saya Hanis, Arulasi daripada Base Heritage Center, Cawangan Alostar. Okey Davis, kita tahulah setiap bulan mesti ada bulan keistimewaan masing-masing lah. Ya betul, ya Betul, betul. okey. Contohnya kalau bulan 8 kita tahulah bulan kemerdekaan, betul tak? Okey, Betul. Ni kalau semua rakyat bulan Malaysia kena tahu. betul. Kalau bulan ni kita tahu untuk bulan Hari Malaysia, betul tak? 16 bulan 9. Betul. Okey, Debbie, selain daripada Hari Malaysia, kita ada hari apa lagi untuk bulan ni? Kita memang special untuk hari ini. So bulan Mhm. ni kita ni ialah Hari Bahasa Isyarat Antarabangsa. Okey, betul Davis. So kita kata Hari Bahasa Isyarat Antarabangsa ni kita akan sambut pada setiap bulan September pada setiap tahun. Hmm. Okey. Jadi hari ni kita membawa khas speaker kita daripada Pulau Pinang ya Davis? Ya betul, dari tempat saya. Okey. Hai. So hari ni kita ada Puan Savitri ataupun mesra kita panggil Puan Savi lah. Ya. Okey, dan juga kita Hmm. ada Puan Asma, itu sebagai kita punya jurubahasa isyarat ataupun JBI lah. Puan Sawi Hmm, ialah Penang Deaf Association punya timbalan betul. presiden. Betul ataupun kita kenali sebagai Persatuan Orang Pekak Pulau Pinang. Ya. So Ok, memang sangat gembira lah hari ini kita dapat menjemput Puan Sawi untuk join sesi ini sebab siapa lagi betul. yang lagi qualified untuk explain Betul. kita tentang celebrate Hari Antarabangsa Hmm. ni sign language punya celebration untuk kita punya sesi. Okey, betul Davis. Okey Davis, okey sebelum tu kita akan menceritakan sedikitlah. Okey, sebenarnya Puan Sawi ini merupakan timbalan presiden untuk Hmm. Persatuan Orang Pekak Pulau Pinang. Okey. Selain itu juga, okey, Puan Sawi ini juga merupakan kita punya timbalan, kita punya pengurusi Kelab Wanita Persatuan Orang Pekak Pulau Pinang juga. Okey, selain itu juga Puan Safi merupakan tenaga pengajar iaitu dia mengajarlah, beliau mengajar untuk bahasa isyarat Malaysia. Okey. Okey, Davis, kalau kita Ya. tahu, okey setiap bulan kita akan sambutlah. Okey, Hmm. setiap bulan kita akan sambut. So bila bulan merdeka kita akan sambutlah. Okey, kalau Mhm. bulan bahasa isyarat pun kita akan sambut. Ya. Sebenarnya kita sambut ni sebagai tanda sokongan kita terhadap penggunaan bahasa isyarat itu sendiri. Ya. Dan juga kita kata sebagai kita kata untuk mempromosikan penggunaan bahasa isyarat itu sendirilah. Ya, Hmm. kita harap ni dengan sesi kita hari ini dengan celebration untuk Hari Bahasa Isyarat Sedunia ni lebih banyak orang boleh faham ataupun expose untuk Betul. lebih mengenali bahasa isyarat. And untuk sesi hari ini special sikit. Kita ada Puan Asma untuk translate untuk kita di mana dia akan tolong menterjemahkan apa yang saya dan Hanis cakap dan Puan Asma akan tolong translate untuk Puan Sawi and then apa yang Puan Sawi tunjuk Puan Asma yang akan translate untuk kita. Okey. Yeah. So Oh, ada peranan Puan Asma untuk bantu kita. betul. Okey, Davis, kalau kita tengok sekarang ni kita berkomunikasi kan? Okey, Ya, kita betul. berkomunikasi menggunakan suara, betul? Hmm. Jadi kalau bahasa isyarat ni, kalau kita perasan, kita menggunakan pergerakan tangan dan Mhm. juga kita punya bibir lah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mhm. Okey, sekarang ini kita fahamlah ramai golongan orang kurang upaya pendengaran ataupun OKU pendengaran ni Mhm. menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi sama sendirilah. Okey, Mhm. jadi mungkin Puan Sawi boleh menerangkan kepada kita, okey, macam mana, adakah ada perbezaan antara bahasa isyarat Malaysia dengan bahasa isyarat negara luar? Betul. Good question. Okey. Hai, sebelum tu terima kasih diucapkan untuk semua.
Davis dan Hanis. Halo. So, ini program pertama kita bersama-sama. So, kita buat promosi untuk bulan bahasa isyarat antarabangsa. Terima kasih atas sokongan yang diberikan dari kita Persatuan Orang Pekak Pulau Pinang. Terima kasih. Untuk soalan tadi, ya, sebenarnya memang bahasa isyarat Malaysia dan bahasa isyarat dari negara-negara lain adalah sangat berbeza. Contohnya kalau kata isyarat di luar negara, kita akan macam kita ada budaya yang tersendiri. Okey, betul. Contohnya kalau kita bercakap bahasa biasa, kita bahasa Malaysia dengan bahasa China tak sama. Betul. Sangat berbeza. Dan maksudnya bahasa isyarat kita pun tak sama. Contohnya kita di Malaysia, isyarat untuk terima kasih. Yeah, thank you. Ya. Kalau di Jepun, macam mana isyarat terima kasih dia? Ini isyarat terima kasih untuk di Jepun. Ya. Berbeza kan? Berbeza. Untuk di China, isyarat untuk terima kasih. Dan kalau kata kita di Malaysia itu tanda macam kita ejek kan? Kita ejek kan? Tapi dekat mana maksudnya terima kasih. Contohnya di India. Di India dia guna B. Sikit lain dengan jari kita lah. Kalau kita terima kasih, dia terima kasih. Sikit perlainan. Kalau kata untuk di Amerika, ada persamaan. Okey. Ada persamaan dengan American Sign Language. Dan macam kita di Malaysia pun kita ada budaya yang tak sama kan? Sama dengan negara-negara lain. I see. So untuk Malaysia kita punya bahasa isyarat kan, is it adakah kita biasanya merangka bahasa isyarat tu dalam bahasa Malaysia ke atau bahasa Inggeris atau ada bahasa yang tertentu? Okey, baik. Soalan yang baik. Contohnya macam kami orang Pekak, kami bahasa isyarat. Okey. Kami hanya menggunakan bahasa isyarat dan itulah juga bahasa Malaysia, itu juga adalah bahasa Inggeris. Contohnya, itu boleh mother, sama. Isyarat yang sama. Okey. Mak dan mother. Okey. Sama. Dan ini juga isyarat untuk father dan bapa. Sama. Tapi kalau kata macam budaya kita, biasanya memang kita akan menggunakan satu isyarat untuk mana-mana saja bahasa. Okey. Dan biasanya untuk warga Pekak kita tak ada orang Pekak ni guna isyarat India, bahasa Tamil, orang Pekak ni guna bahasa isyarat Cina, tak ada. Tak ada. Yang tak ada. So memang itu bahasa isyarat, bahasa ibunda kita bahasa isyarat. Okey. So memang takkan ada. Dan untuk yang hard of hearing, untuk hard of hearing mungkin mereka boleh faham bahasa Tamil, bahasa Cina, ataupun mungkin mula daripada kecil dan itu untuk yang mana yang bersekolah di sekolah pendidikan aliran biasa, bukan aliran pendidikan khas.
Maksudnya bila dia masuk sekolah aliran biasa, dia akan belajar bahasa Cina, bahasa Tamil, Ya, dari ya. situ. Itu untuk hard of hearing. Untuk Okay. yang ada sedikit sisa-sisa pendengaran yang boleh Yeah. cakap lah, boleh dengar. Mhm. Tapi kalau kata yang untuk totally deaf, memang tak akan masuk sekolah aliran biasa Yeah. dan akan masuk ke sekolah pendidikan khas di mana mereka memang akan diajar bahasa isyarat. Memang tak akan ajar bahasa Tamil, bahasa Cina dan juga bahasa. Dan mungkin akan ada tulisan Jawi yang mungkin. Tulisan Jawi Oh. pun ada. Okey. Tulisan. Untuk tulisan. Tapi masih menggunakan bahasa isyarat yang sama. Okey. I see. So bahasa isyarat boleh di-assume kan di mana untuk satu dunia semua sama ke? Contohnya ada basic yang semua orang kita guna yang sama. Atau memang totally jauh berbeza untuk setiap negara? Mungkin akan ada sedikit masalah. Contohnya kalau kata daripada negara-negara yang berasingan, negara-negara yang berlainan, Yeah. contohnya kalau kata ada kenalan daripada luar negara, contohnya saya daripada Malaysia, Yeah. mungkin kami akan belajar bahasa isyarat mereka dan cuba untuk berinteraksi. Okay. Dan juga menggunakan, biasanya menggunakan American Sign Language. Oh. Dan sebab kita ada American Sign Language ni, dia macam international punya. So macam saya sendiri, saya ada kawan dari India. So bila saya cuba berkomunikasi dengan dia menggunakan saya orang Malaysia, pasti memang agak susah sikit untuk kita nak berkomunikasi. Jadi menggunakan bahasa Inggeris sana mak dia macam ni. Okay. So kita belajar untuk memahami budaya mereka dan budaya kita. So kami saling tukar isyarat lah. Betul. Sama juga macam di Indonesia, Jepun, China. Dan mungkin itu adalah baiklah untuk kita bertukar-tukar berbahasa isyarat. That is very interesting. Mungkin agak sedikit sukar. Yeah. I think sama sajalah dari segi kita yang guna pertuturan kan. Sometimes kita pun susah nak berkomunikasi sometimes sebab mungkin logatnya tak sama ataupun tone-nya tak sama. Same thing. Then kembali ke, I think tadi kita cakap tentang belajar bahasa isyarat kan. Jadi sebab kita sebagai orang ramai kan, orang biasa kan, kebanyakan mereka mungkin berasa bila seseorang mungkin ada hard of hearing ataupun deaf since birth kan, jadi mereka memang perlu belajar bahasa isyarat lah. And kebanyakannya mereka akan belajar sendiri. So macam manakah proses mereka untuk belajar bahasa isyarat dalam keadaan yang begini? Okay, biasanya untuk warga pekak belajar bahasa isyarat, biasanya bermula daripada sekolah, masa mereka kanak-kanak. Dan biasanya kalau kata parent yang juga pekak,
Ya. Mungkin pada mereka agak bernasib baik kerana boleh mengajar anak yang lahir pun pekak. Okey. So kita tak ada masalah komunikasi di situ. Okey. Okay, bagaimana pula untuk sebab automatically parent dah boleh bahasa isyarat dan boleh ajar pada anak. Tak ada apa yang nak dirisaukan kerana tidak akan ada masalah komunikasi. Betul. Bagaimanapun untuk parent yang bukan pekak, yang melahirkan anak yang pekak memang agak susah. Bagaimana mereka terpaksa mengajar anak yang pekak dan mereka terpaksa menggunakan bahasa isyarat yang mudah, home sign, contohnya ibu, bapa, dan untuk nak bagi anaknya faham. Dan biasanya dia akan menggunakan home sign. Oh betul. Dia akan direka sendiri. Oh dia. Parent terpaksa berfikir lebih untuk menyampaikan apa yang nak disampaikan kepada anak, dan masing-masing akan susah untuk saling memahami. Okey betul. Dan agak bernasib baik kita ada di Pulau Pinang, kita ada sekolah Tanjung Bunga. Yang mana biasanya parent akan hantar anak untuk ke sana. Di sana Tanjung Bunga ada sekolah prasekolah. Dan kita ada sekolah rendah dan sekolah menengah. Biasanya mereka menggunakan bahasa isyarat kod tangan dan cikgu-cikgu yang ajar menggunakan kod tangan. Okey. Dari situ mereka akan belajar menggunakan bahasa isyarat. Dan kita ada taska di Persekutuan Orang Pekak Malaysia. Dan taska itu kita pergi taska dan guru-guru yang mengajar adalah guru yang pekak sendiri dan menggunakan bahasa isyarat Malaysia. Okey. Yang mana agak mudah untuk mereka berkomunikasi. Kerana cikgu yang mengajar sendiri pun pekak kan, dan memang sangat mudah untuk memahami. Dia memang ada di Persekutuan Orang Pekak Malaysia. Dan rasanya di Malaysia, kalau kata di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, Johor, Perak, dan tak banyak sekolah yang ada, dan kebanyakannya datang ke Pulau Pinang. Okey. Kebanyakannya pelajar-pelajar ada datang ke Pulau Pinang lah, sebab di sini ada disediakan asrama. Macam saya juga, saya berasal daripada Johor Bahru. Dan saya belajar di Tanjung Bunga. Dan saya tinggal di asrama. Dan dari situlah saya pun belajar menggunakan bahasa isyarat. Jadi ketika berada di asrama lah. Ya, betul. Dan dari situ juga saya dapat banyak isyarat lain. So kita di sekolah kita menggunakan KTBM, bahasa isyarat kod tangan. Dan sekarang saya menggunakan BIN, bahasa isyarat Malaysia. Bahasa isyarat Malaysia. Jadi saya rasa curious jadi bahasa isyarat ada tak peringkat dia? Macam bahasa Malaysia kita ada peringkat rendah dan peringkat tengah dan peringkat tinggi. Bahasa isyarat ada ke?
Ya. Biasanya di sekolah kita akan menggunakan bahasa kod tangan, iaitu berkaitan lebih kepada pembelajaran di mana kita akan menggunakan imbuhan ber, me, di, oleh, tata bahasa yang lebih tersusun Okay. untuk pembelajaran. Dan untuk bahasa isyarat Malaysia kita lebih kepada komunikasi, di mana kita bahasa isyarat yang lebih santai dan Oh. sesuai untuk penerangan dan komunikasi. Dan kod tangan KTBM sesuai untuk pembelajaran di sekolah. Dan bahasa isyarat Malaysia tidak ada imbuhan. Di mana kita bila kita berbual kita tidak menggunakan pemean, takkan menggunakan tanpa menggunakan imbuhan. Imbuhan. Okey. Contohnya ayat, ayat yang lebih tersusun. Kita akan bahasa isyarat kan kita akan summarize dan terus isyarat. Oh, okey. Dan bahasa isyarat Malaysia lebih kepada ayat, lebih kepada bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi. Dan KTBM lebih kepada ayat yang tersusun Mhm. sesuai dengan pembelajaran. Oh, Yang sangat berbeza lah. sangat berbeza. Jadi struktur ayat. Struktur ayat dia tak sama kan? Ya, betul. Ya. Oh. Okay, jadi kita tahulah maksudnya setiap bahasa isyarat tu dia tidak sama untuk setiap kita kata antarabangsa ke dengan negara Malaysia, dia memang berlainan lah. Okey, dan juga bahasa kita tahu bahasa isyarat Malaysia ni juga tidak ada imbuhan. Okey. Okey, Puan Savi, sekarang ni mungkin kita kata dekat luar sana, okey mungkin ramai juga yang tidak pandai menggunakan bahasa isyarat. Okey, apakah cabaran bagi Puan Savi ataupun golongan orang kurang upaya pendengaran ini untuk kita berkomunikasi antara satu sama lain? Susah. Soalan sangat baik. Okey. Ya, memang agak sangat susah. Untuk saya sendiri pernah mengalaminya dan memang susah. Susah. Contohnya kalau kata saya pergi ke mana-mana dan sangat penting untuk saya terpaksa lebih memikirkan bagaimana untuk berkomunikasi dengan orang yang bukan pekak. Apatah lagi untuk yang tidak memahami bahasa isyarat. Sangat susah. Susah. Ya, sangat susah. So daripada pengalaman saya, biasanya saya akan tulis. Betul. Untuk yang tak faham bahasa isyarat, saya menggunakan tulisan. Biasanya warga pekak sini memang terpaksa menggunakan tulisan. Akan mengambil masa yang panjang. Betul. Betul. Macam biasanya orang yang bukan pekak akan susahnya nak komunikasi dengan orang pekak ni kan. Macam tu. So kadang-kadang mereka akan minta orang lain tolong gantikan ataupun mungkin sedikit fed up untuk nak layan kita. Itu juga seperti di bank, di pejabat-pejabat kerajaan. Ataupun contohnya dalam pekerjaan, di pejabat-pejabat kerajaan ataupun swasta, untuk berkomunikasi memang sangat susah.
Mhm. Even saya dalam di tempat kerja sendiri, saya terpaksa menggunakan tulisan dan agak susah untuk nak sampaikan apa yang diperlukan dan apa kehendak yang nak disampaikan. Dan sometimes sakit hati pun ada juga. Yang suka untuk nak menyampaikan apa yang dikehendaki atau apa yang diperlukan. Dan ada setengah untuk orang pekak yang tidak pandai menulis. Itu sangat bermasalah. Memang masalah akan akan ada masalah. Dan sometimes kita terpaksa menggunakan perkhidmatan jurubahasa isyarat ataupun menggunakan ahli keluarga yang agak pandai dan faham untuk berbahasa isyarat. Dan sekiranya untuk keluarga yang satu keluarga pekak, memang sangat masalah, sangat agak susah. Faham. Betul. Dan biasanya kami akan menggunakan perkhidmatan jurubahasa isyarat. Dan kadang-kadang kita menggunakan bahasa isyarat yang mudah untuk faham. Contohnya macam jom makan. Betul. Hanis pun boleh faham kan? Hanis boleh faham tak? Ya, boleh. Jom makan. Betul. Makan sedap. Boleh faham kan? Okey. Kita menggunakan simple bahasa isyarat yang mudah. Mudah lah. So biasanya macam tu lebih faham lah. Sekarang kita menggunakan bahasa isyarat yang memang kita biasa guna, memang agak susah dan kita terpaksa menggunakan tulisan. Dan banyak masalah untuk berkomunikasi dengan orang yang bukan pekak. Betul. Mungkin. Untuk ni kan saya perasan juga sebab kita yang ada anak-anak kecil sekarang yang banyak mereka tengok YouTube ke apa-apa kan. Saya juga perasan banyak bahan macam video pendidikan untuk kanak-kanak kan. Dan nampak unsur bahasa isyarat di dalam. Betul. Ya, tapi dalam video tu mereka tak kata ni bahasa isyarat. Tapi sebab kami dalam bidang ni, jadi bila kami nampak, bila dalam kartun tu, anak tu bila dia cakap thank you, di dalam animation tu dia buat macam ni. Ya, so kami tahu. So ada sekarang banyak yang mereka dah masukkan unsur-unsur bahasa isyarat di dalam bahan-bahan pembelajaran untuk anak-anak kecil dah. Ya, betul-betul ada. Saya lupa nak cerita. Saya pernah masuk satu kedai untuk makan. Saya nak bagi tahu dia terima kasih. Oh. Tapi pelayan kedai tu tak faham. Dan dia bagi saya tisu. Oh, sama. Saya pun heran. Oh, terima kasih untuk tisu, saya cakap. Saya pun minta maaf, okey. Keesokan harinya, saya pergi ke kedai yang sama. Saya buat sekali lagi, terima kasih. Dan dia masih berikan saya tisu. Dan saya bagi tahu dia, saya tulis. Ini maksudnya thanks, terima kasih. Baru dia faham. Okey. So maksudnya dalam masa setahun, kalau tiap-tiap hari saya pergi kedai dia, tiap-tiap hari saya cakap terima kasih, tiap-tiap hari saya akan dapat tisu. Badan dengan tisu tu mereka dapat belajar bahasa isyarat. Betul. Ya, betul. Okey, cumanya saya tertanya-tanya jugalah. Okey, ada tak macam ada orang yang masalah OKU pendengaran ni tidak pandai menggunakan bahasa isyarat?
Saya tertanya-tanya jugalah. Ya ada. Ada Memang ada. juga. Contohnya biasanya yang mana parent tak hantar ke sekolah. Biasanya yang agak terpinggir, parent tak hantar pergi sekolah, tak bergaul dengan kawan-kawan yang pekak, tidak masuk dalam komuniti warga pekak. Biasanya mereka menggunakan bahasa isyarat yang mudah yang direka sendiri. Dan biasanya sesama orang pekak, kami kalau menggunakan bahasa isyarat yang mudah, kita akan boleh cuba untuk faham. Dan biasanya akan ada ketidaksamaan lah untuk bahasa isyarat yang untuk yang well educated dengan yang agak tidak berpelajaran. Dan memang agak masalah sebab nak tulis tak boleh, tak faham, kan memang susah. Betul. Memang ada banyak. Actually bagi pandangan saya kan, bahasa isyarat is actually macam additional language. Macam kalau kita nak belajar bahasa Jepun, bahasa Korea, it's just another language yang kita boleh belajar kan. Yeah. So setahunya saya ada ramai orang kalau mereka ada yang kenalan yang menggunakan bahasa isyarat, mereka akan ada ni terungkit minat mereka yang ingin mempelajari bahasa isyarat. Jadi kalau yang mereka nak belajar begini sebab bahasa isyarat jarang dipromosi macam bahasa-bahasa lain. Ya. Adakah mungkin Puan Slavi boleh recommend any channel yang mereka boleh kalau mereka berminat untuk belajar? Ya. Ada. Contohnya kita sendiri di Persatuan Orang Pekak, kita ada mengajar bahasa isyarat Malaysia. Dan memang dah lama kita mengajar bahasa isyarat. Dan biasanya saya sendiri mendapat jemputan daripada sektor kerajaan, swasta, NGO, badan-badan pertubuhan, universiti, dan international school pun ada yang minta untuk kita mengajar bahasa isyarat dan secara personal. Memang agak banyak dan dulu biasanya kita akan mengajar menggunakan kelas fizikal, tapi sekarang COVID, isyarat untuk COVID, so sekarang kita tak boleh nak mengajar secara fizikal, so kita lebih menggunakan online, secara online. Betul. Kita ada kelas bahasa isyarat secara online. Dan kita sudah mula dan yang terkini kita buat kelas bahasa isyarat dengan MBPP. Dan ada lagi yang dah kita start untuk kelas bahasa isyarat secara online. So untuk siapa yang berminat boleh menghubungi Persatuan Orang Pekak Pulau Pinang. Saya sendiri Puan Savitri untuk belajar kelas bahasa isyarat. Jadi untuk penonton kalau mereka berminat, mereka boleh merujuk ke link yang nanti kita akan include dalam video bawah description nantilah. Betul. Kalau mereka berminat untuk berdaftar untuk mempelajari bahasa isyarat. Sebab bagi pandangan saya bahasa isyarat juga ialah satu medium komunikasi yang agak berguna juga untuk orang biasa. So contohnya let's say kawan-kawan kita atau family kita duduk jauh. Jadi mungkin dengan bahasa isyarat kita boleh berkomunikasi. Betul. And then dan sebenarnya belajar bahasa isyarat adalah sangat menguntungkan. Sebab tahu tak kenapa? Sebab contohnya kalau kata contohnya Davis dan Hanis pergi berenang, snorkeling, macam mana nak berkomunikasi?
Betul juga. Kan, so kita Betul. gunakan bahasa isyarat. Macam mana nak tangkap kalau snorkeling kan? Kan guna bahasa isyarat boleh. Dia isyarat tu ikan cantik je macam tu sambil duduk snorkeling. So dengan menggunakan bahasa isyarat. So kita tengok kita boleh faham walaupun dalam air. Betul. Dan contohnya kalau kata untuk yang dipisahkan antara cermin. Seorang sebelah sana, seorang sebelah sini. Macam mana nak berkomunikasi? Jerit. Tak, memang tak boleh dengar. Tak ada. Okay, so kita boleh menggunakan bahasa isyarat. Okay. Sangat senang sebenarnya. Betul. Mudah. Actually, especially sekarang COVID kan, sebab banyak yang kita semua pakai mask. Yeah. So kadang-kadang sebagai orang biasa, walaupun dengan pendengaran yang normal, kadang-kadang kita juga akan tersilap dengar ataupun tak clear sebab dengan mask, dengan face shield, Betul. pertuturan menjadi kabur. Ya, betul. Apatah lagi untuk kami yang pekak. Kalau kata contohnya macam untuk saya yang masih boleh read lips dan menggunakan sedikit pendengaran. So bila berhadapan ataupun biasanya kami akan berhadapan untuk berkomunikasi. So macam sekarang kita menggunakan mask. Memang sangat susah. Betul. Dan agak susah sebab kita tak boleh nak minta dia buka mask dia. Kan? Dan memang kadang-kadang ramai orang pun macam macam untuk saya yang nak baca lips, memang tak boleh. Apatah lagi sekarang memang compulsory untuk memakai mask, memang susah. Dan sometimes saya terpaksa menggunakan tulisan untuk berkomunikasi di kaunter-kaunter. Oh, jadi warga bahasa isyarat juga ada masalah sendirilah dengan mask, dengan face shield. Ya, sebab biasanya kita menggunakan memek muka. Dan kalau kata orang pekak yang memang totally deaf, mungkin tak berapa ada masalah. Hanya untuk yang hard of hearing, kerana biasanya mereka akan membaca bibir dan untuk cuba memahami apa yang nak cuba dituturkan. Dan biasanya mereka akan tengok mulut. So bila pakai mask akan ada sedikit masalah. Contohnya di tempat kerja ataupun ke mana-mana. So memang agak sedikit cabaran untuk kami. Dan biasanya kami akan bergantung kepada memek muka dan cuba menggunakan bahasa isyarat yang mudah ataupun yang paling senang, tulis. Betul. So lagi mudah lah. Okay. Kalau sekarang ni kita tengoklah penggunaan bahasa isyarat ni semakin berbeluasa jugalah dekat kita punya dalam kalangan masyarakat lah. Okay. Boleh Puan Safi berkongsi dengan kita, adakah perkhidmatan awam seperti macam ada niaga ke apa ke yang menggunakan bahasa isyarat dalam perkhidmatan mereka? Ya, terima kasih untuk soalan. Tadi soalan yang Puan Hanis tanya, okay. Contohnya kita sekarang ni di Pulau Pinang, di Starbucks. Starbucks. Isyarat ke Starbucks, kita ada Deaf Store. Starbucks Deaf Store. So di sana mereka, kalau kata mungkin ada yang pernah pergi. Macam mana Davis berkomunikasi? Davis, cerita sikit.
Saya first of all bahasa isyarat saya tak begitu baik. So I think most of the time kita guna tunjuk. Tunjuk je. Okey. Okey, itu memang dia sangat mudah, betul. Di sana memang kita ada pekerja pekak dan kita ada 2 desk store. Starbucks yang store, satu di Kuala Lumpur dan satu di Pulau Pinang. Dan rasanya kalau di luar negara memang banyak, tak ada masalah kat sana. Dan contohnya kilang Flex, mereka menggunakan perkhidmatan jurubahasa, Micron, kilang Micron, Lumilex. Itu antara kilang-kilang yang mengambil pekerja pekak. Dan di mana mereka akan menggunakan bahasa isyarat. Dan ada juga yang warga pekak yang membuka perniagaan sendiri dan yang bekerja pun warga pekak sendiri. Okey. Okey, ni untuk yang warga pekak yang berjaya membuka perniagaan sendiri. Contohnya macam perniagaan alat apa, kedai pelamin. Kedai pelamin. Kedai pelamin, kedai kek. Di mana ada pekerja pekak yang bekerja di situ dan menggunakan bahasa isyarat. Okey. Dan macam ada yang menjahit pakaian dan design. Dan ada yang warga pekak menjadi majikan dan orang yang bukan pekak masuk dan bekerja dengan mereka. Ada juga. Ada. So maksudnya pekerja yang tak pekak tu akan belajar bahasa isyarat. Betul. Berbahasa isyarat. So secara tidak langsung mereka sudah berkongsi bagaimana untuk berkomunikasi. Mereka terpaksa untuk berkomunikasi. Ya. Okey, kalau kita tengok kan macam Puan Savi berkongsi dan kita tadi kan buka perniagaan sendiri semua kan. Jadi macam mana perkhidmatan ini untuk memberi kesulitan untuk orang OKU pendengaran untuk bekerja? So maksudnya bila macam mana maksud dia? Contohnya persekitaran ke macam mana ke untuk OKU pendengaran ni selesa lah untuk bekerja. Okey. So biasanya bila warga pekak ni dia akan selesa bekerja. Dan biasanya memang mungkin agak susah. Tapi bila bagaimana untuk mereka selesakan diri. Sekarang kita cerita yang mana yang bekerja dengan syarikat. Ataupun contohnya kilang. Di sektor kerajaan. So bagaimana mereka untuk memudahkan komunikasi dengan warga yang bukan pekak. Biasanya memang agak susah. Dan juga biasanya orang pekak dia akan menggunakan mimik muka. Okay, so kalau kata marah, dia akan menunjukkan muka yang marah, berkomunikasi. So, biasanya orang yang bukan pekak akan ada sedikit salah faham. Dia marah rupanya, muka dia macam tu. So biasanya memang orang akan noted lah, orang akan notice. Dan biasanya memang orang pekak dia automatically akan dia ada mimik muka yang tersendiri. So dia berkomunikasi.
Dan juga untuk yang yang tidak boleh mendengar, biasanya bila kita panggil dia tak akan pusing. Takkan pusing. Biasa orang cakap orang pekak ni, dia ni sombong lah. Sebenarnya dia bukan sombong, tapi dia tak boleh dengar. So biasanya kita akan minta maaf lah benda-benda macam ni kan. Sebab dia tak boleh mendengar. Dan biasanya kita akan minta maaf macam tu lah. Mungkin sedikit susah untuk kita nak selesakan diri dengan situasi. Sebab bukan semua orang pekak boleh faham diri kita. Mungkin sekiranya ada di mana tempat bekerja menyediakan ramai rakan sekerja menggunakan bahasa isyarat, memang sangat mudah dan selesa untuk kita bekerja bersama-sama. Ya, itu memang akan mudah lah. Dan kalau kata yang tidak belajar menggunakan bahasa isyarat memang agak susah untuk kami. Dan biasanya kalau kata ada masalah yang sangat serius yang berlaku di tempat kerja, kita akan meminta bantuan daripada jurubahasa isyarat untuk mengelakkan salah faham. Betul. Dan kadang-kadang juga ada macam susah untuk majikan nak terima. Nak panggil orang luar pula nak masuk memang agak susah. Dan mungkin sebab tu tak ramai yang willing untuk hire orang pekak sebab takut masalah macam ni biasanya. Actually bergantung kepada certain tempat lah. Contohnya macam saya sendiri, syarikat yang saya bekerja sangat bagus, majikan sangat baik dan surrounding persekitaran sangat bagus. Dan saya akan mengajar semua kawan-kawan untuk berbahasa isyarat. Laki mereka nasib baik ada guru untuk ajar. Ya, betul. Dan yalah, mereka pun happy. Ya, itu semua bergantung kepada tempat kerja masing-masing. Nasib baik ataupun tidak bernasib baik, ataupun selesa ataupun tidak selesa, bergantung kepada nasib sendiri. Dan sebab tu kalau kata untuk yang di kilang ataupun biasa-biasanya sektor perkilangan yang mana yang hire orang pekak, mereka akan mohon untuk mereka akan mohon daripada Persatuan Orang Pekak untuk pergi dan mengajar kelas bahasa isyarat sebelum mereka mengambil pekerja pekak. Untuk yang di Pulau Pinang lah. Biasanya kita akan buat kursus dalam 2 ke 3 hari. Itu sedikit sebanyak persediaan untuk syarikat-syarikat, company-company, kilang-kilang yang akan hire orang pekak. So mereka sendiri akan membuat permintaan untuk kami pergi dan mengajar bahasa isyarat sebelum mereka mengambil pekerja pekak. Bagus juga ada inisiatif begitu. Ya, memang ada, betul. Dan kita pun pernah mengajar bahasa isyarat di kilang-kilang, di sektor-sektor kerajaan. So biasanya kita akan membuat sedikit pengenalan untuk warga pekak dan kita akan sampaikan apa yang berkaitan dengan warga pekak, budaya warga pekak, bagaimana cara untuk nak memanggil warga pekak kan. Dan sedikit sebenarnya mereka akan ada sedikit informasi bagaimana untuk nak jangan kita kasar macam tu cara nak panggil orang pekak kan. Mereka ada sedikit pengetahuan dan senang dan selesa untuk kita warga pekak bila masuk kerja nanti senang untuk berhadapan dengan mereka.
contohnya macam kalau kata apa keperluan untuk warga pekak, contohnya terpaksa menyediakan lampu kecemasan, itu untuk keselamatan biasanya. Kalau kata biasanya kira-kira dia akan menyediakan yang loceng kecemasan. Tapi bila dia mengambil warga pekak, kita akan sarankan untuk memasang lampu kecemasan untuk memudahkan. Dan biasanya kita akan berbincang dengan majikan yang bakal mengambil pekerja pekak ni. So, dah siap sediaan baru mereka akan hire warga pekak untuk masuk kerja dengan mereka. I see. Okay. Kita pun dah nak dekat sampai penghujung dah. Sebelum kita masuk ke ni komen-komen atau question dari Facebook, Hanis, kita ada satu soalan lagi yang kamu nak sampaikan ke? Yang soalan terakhir. Okey, boleh. So, boleh ke kita nak Puan Savi berkongsi dengan kita lah cara menggunakan bahasa isyarat. Contohnya kita dah belajar terima kasih kan. So, mungkin Puan Savi boleh berkongsi sedikit lagi lah kepada kita. Boleh. Okay. Hello. Hello. Okay, hello. Yeah. Hello. How are Okay. you? Oh, how are you? Okay. Semua sihat? Semua Saya sihat. Oh, saya sihat. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Yeah. Oh, Penting memek muka. memek muka. Memek muka kena ada. Contohnya Okay. hello. Mimik muka macam tonality dah kan? Kan. Mimik muka macam tonality kita. Ya, betul. Memek muka dan isyarat tangan. Betul. Okay. So, kalau kata kita sedih, kita mesti isyarat muka mesti sedih. Kalau kata kita happy, kita akan pamerkan riak muka yang happy. Nangis. Ya, memang kita sangat mementingkan memek muka. Terima kasih. Sama-sama. Oh, sama-sama. Bagus. Okay. So mari kita ni ada dua soalan dari kita punya penonton. Ini adalah salah seorang ni adalah kenalan lama kita lah, kenalan PDA juga. Ni ada satu soalan dari ni penonton Mr. Eng Sui Guan. Soalan dia lah, macam mana peluang pekerjaan bagi yang mengalami masalah pendengaran? Peluang pekerjaan mereka. Ya, biasanya untuk warga pekak, peluang pekerjaan agak terhad. Tapi bangsa sekarang banyak kilang-kilang sudah mula membuka mata, sudah mula membuka peluang. Untuk warga pekak melalui kerjasama dengan pihak Perkeso. Sekarang kalau kita perasan Perkeso banyak mewar-warkan peluang pekerjaan untuk warga pekak. Contohnya macam biasanya operator lah untuk kalau kata kilang. Sekarang memang majikan mula membuka mata. Ada yang hawker, masak, ada contohnya kita di Persatuan Orang Pekak juga akan membantu untuk job placement
untuk ahli kita, untuk penempatan pekerjaan untuk ahli kita. Dan ya, biasanya macam tu lah. So mereka ada beberapa saluran yang boleh untuk cuba mencari kerja lah. Macam Pekeso, macam PDA. Ya, betul. Bergantung pada minat warga pekat itu yang sendiri. Okey. Kalau ada yang setengah tu dia berminat nak bekerja macam mana, kita akan cuba carikan mengikut bidang-bidang yang diminati lah. Okey. Yang penting ialah jangan putus asa. Betul. Ya, cari informasi mesti ada saluran dia kan. Betul. Ya, biasanya memang macam tu. Dan bukan semua kilang yang menerima warga pekak lah. Ada selected kilang saja yang terima. Memang kami agak terhad. Okay. Peluang pekerjaan untuk warga pekak adalah agak terhad. Contohnya macam Flat, Selumilat, Smartphone. Itu antara kilang yang menerima warga pekak secara besar-besaran. Oh. Dan Starbucks, tadi kan kita ada sebut Starbucks. Okay. Kita ada satu soalan ni Hanis boleh baca ke? Okey, daripada Puan Siti Nur Suryani. Okey, hai Puan Savi. Adakah kanak-kanak yang normal pendengaran tetapi mempunyai masalah lambat bercakap atau tidak mahu bercakap boleh belajar bahasa isyarat? Okey, bagaimana pula untuk saya mendaftar jika saya berada di Perak? Adakah di sini juga ada persatuan seperti Puan di Pulau Pinang? Okey, terima kasih Puan Siti Nusriani. Okey, sekejap. Kecilkan dia. Maaf tadi tulisan Boleh. Sekejap. Boleh. saya akan Nanti saya tolong kecilkan. okey, faham. Okay, terima kasih atas soalan. Maaf tadi bila subtitle tu naik, soalan naik saya tak dapat lihat jurubahasa. Okey, tak apa. Okey, terima kasih untuk soalan. Untuk kanak-kanak yang boleh mendengar tapi menghadapi masalah untuk lambat bercakap. Okey. Ataupun tak mahu bercakap. Okey. Untuk yang macam ni biasanya mungkin boleh kita rujuk kepada speech therapy. Betul. Sebab biasanya speech therapy kita ada pakar di sana. Dan kalau kata untuk nak menambah pembelajaran untuk bahasa isyarat boleh. Ya, kita memang ada persatuan di Perak. Jangan risau kerana biasanya untuk kanak-kanak yang di sana kita akan ajarkan basic sign language yang mana isyarat asas lah. Dan kalau kata dah boleh, maksudnya kita akan ajar bahasa isyarat pada masa yang sama dia akan, kita menggunakan bahasa isyarat sementara dia tak nak cakap dan sampai satu masa dia akan mula bercakap. So dia macam additional lah, bahasa tambahan. Sebab sekarang dia macam kalau kata sampai ke besar dia tak nak cakap, masuk sekolah pekak je lah jawabnya.
Okey. Tapi kita harap kalau kata yang paling kita sarankan adalah hantar pada speech therapy dulu. Mungkin dia cuma ada masalah untuk percakapan dan Betul. bukan masalah pekak. Macam saya dulu juga, saya dulu tak nak bercakap. Saya hanya boleh mendengar sedikit dan ibu bapa saya sangat risau. Bagaimanapun parents saya sentiasa menyokong saya. Di mana daripada saya kecil sampai ke besar, saya dibawa ke hospital di JB. Memang agak jauh. Kami akan ke Singapura untuk menaiki bas. Kami akan ke Singapura menaiki bas untuk sesi speech therapy. Okey. Dan kesungguhan ibu bapa saya memang, dan bila balik rumah pun memang ibu bapa saya selalu bercakap dengan saya dan sometimes memang ibu bapa saya akan sentiasa bercakap untuk nak biasakan saya, dan akan paksa saya untuk bercakap sampai satu mungkin mereka takut tahap pendengaran saya akan semakin kurang. Dan ibu bapa saya berfikir bagaimana untuk nak macam nak backup plan. So saya dimasukkan ke sekolah Tanjung Bunga. Okey. Ya, dari situ saya mula belajar bahasa Bahasa isyarat. isyarat. Sebelum tahap pendengaran saya menjadi semakin teruk. Dan saya boleh bercakap, mendengar sedikit menggunakan alat bantuan pendengaran, dan pada masa sama yang saya juga belajar bahasa isyarat untuk membantu dan memudahkan untuk saya di masa depan. Dan saya harap untuk puan yang tadi, first cuba rujuk kepada speech therapy dan jangan putus asa. Betul. Dan kuatkan semangat. Ya, yang penting ialah ni kesabaran dan kuatkan semangat. Betul. Ya. Okay. Ni mungkin sebelum kita mengakhiri sesi untuk hari ini kan, saya ada satu ni personal question lah untuk ni Puan Asma. Kalau ada seseorang yang mungkin berminat untuk jadi jurubahasa isyarat, yang sebab biasanya kamu tengok dalam TV ataupun news kan, ada satu jurubahasa isyarat kan, apa yang mereka boleh buat untuk menceburi bidang begini? Okey, untuk siapa yang berminat untuk menjadi jurubahasa isyarat, kita ada pusat latihan di Persekutuan Orang Pekak Malaysia, di mana biasanya kami jurubahasa isyarat yang di bawah Persekutuan Orang Pekak Malaysia akan dilatih di situ. So kalau kata berminat, boleh search Persekutuan Orang Pekak Malaysia dan join untuk latihan. Mungkin boleh, kalau kata untuk yang berminat boleh belajar bahasa isyarat basic dulu. Biasanya kita akan ada tahap-tahap dia, dan kalau kata betul-betul berminat, dan boleh hubungi dengan Persekutuan Orang Pekak Malaysia. Okey. Yeah. Jadi untuk para penonton yang sesiapa yang ingin belajar bahasa isyarat ataupun nak jadi jurubahasa isyarat, mula dengan langkah pertama dululah untuk belajar dan mendaftar untuk dapatkan kelas bahasa isyarat terlebih dahulu. Ya, betul. Dan betul, kami sangat berharap untuk warga yang bukan pekak di luar sana untuk menjadi jurubahasa isyarat untuk kami, sebab ya sangat penting komunikasi.
di antara sebagai jambatan perhubungan untuk warga Perak. Okey. Okey, jadi Hanis? Okey, jadi saya rasa setakat sini sajalah untuk Hmm. live kita hari ini. So, kita haraplah orang luar sana boleh memupuk kita kata semangat cinta untuk ataupun belajar bahasa isyarat selepas ni lah. Mungkin Davis pun dengan saya pun lepas ni mungkin berminat untuk mempelajari bahasa isyarat lah. Ya, betul-betul. Sebab saya rasa bahasa isyarat ni boleh dianggap sebagai bahasa di luar macam bahasa Jepun, bahasa Korea, dia satu bahasa yang akan berguna juga. Rasanya kita akan lebih kerap guna bahasa isyarat daripada bahasa-bahasa pertuturan yang lain. Betul. Cumanya kadang-kadang pun ada juga yang passion datang, kadang-kadang yang menggunakan bahasa isyarat kan. Jadi kita rasa macam mungkin penting jugalah untuk kita mempelajari bahasa isyarat tu sendiri lah untuk berkomunikasi. Yeah. So kalau ada penonton mana-mana yang ingin belajar bahasa isyarat, nanti kita akan masukkan link dan kontak untuk pergi masuk ke macam mana dapatkan kelas bahasa isyarat tu. Betul. And then untuk sesiapa yang ada komen ke atau persoalan selepas ini, anda boleh tinggalkan komen kamu di bawah video ni dan kita akan menjawab selepas video ni lah. Jadi untuk hari ini kami amat berterima kasih kepada Puan Sawi, Timbalan Presiden PDA untuk join kita, and of course Puan Asma untuk sebagai translator kita. Harap-harap kita akan ada lagi sesi di mana kita boleh bincang mengenai deaf community untuk semua orang. Okay. Okey, terima kasih. So terima kasih semua. Kita akan berjumpa lagi. Right. Bye-bye semua. Okay, bye-bye. Bye-bye penonton kita. Bye-bye.